Okey, nak bagi kamu nampak balik. Okey, kita lihat di sini. Ini ialah single selection. Okey, single selection ni, okey, biasanya jika true ada statement. Okey, seperti contoh yang saya bagi tadi. Okey, pelajar dalam satu kelas ada lelaki ada perempuan. Saya kata pelajar perempuan sila keluar pergi ke kafe. Jadi pelajar perempuan keluar. Jadi condition dia, jika kamu perempuan, true, keluar. Kalau kamu tengok kamu bukan perempuan, false. False, kamu jangan keluar. Kamu tanya pula, lelaki macam mana? Tak kira lah lelaki ke bukan ke, tapi perempuan sahaja keluar. Yang lelaki dan bukan lelaki, tapi bukan juga perempuan, tunggu. Itu cerita dia. Tapi kalau dual ni, dia ada dua. Pelajar perempuan, sila keluar, pergi kafe. Pelajar lelaki, sila keluar, pergi Dewan Antares. Lepas tu ada pula, sir, saya pun tak tahu saya ni apa. Itu tunggu. Sebab arahan dia kepada lelaki dan perempuan. Okey. Jadi kita tengok example untuk if-else selection ataupun kita panggil dual selection. Okey, kita tengok IPO dia. Okey, problem statement dia print excellent when user enter mark greater than n equal to 80, else print sorry try again. Jadi dekat sini kita tengok apa? Message dia excellent or sorry try again. Input dia kita tengok when user enter mark. Jadi mark ialah dia punya input. Okey, macam mana kita nak kenal pasti proses? Okey, yang ini kita tengok excellent. Kita boleh buat ayat determine the excellency of the student based on the mark. Atau determine whether the student are excellent or not based on the mark. Kita nak tentukan excellency, excellent atau tidak. Based on mark. Nak keluar apa? Dekat output. Okey, dekat dalam proses tak payah keluarkan apa. To display apa ke tak payah. Okey, kita buat seringkas yang boleh. Okey, ni yang pertama. Yang kedua, okey. Yang ini pseudocode, kita tak nak tengok lagi. Sebab kuliah kita kejap lagi baru kita nak masuk pseudocode. Dengan flowchart. Okey, kita terus pergi ke IPO. Okey, IPO. Yang ini pula, statement dia, a high school poultry. Ini yang tadi, sama contoh dengan tadi. Okey, eligible or not eligible, output. Okey, dia kata student age. Sebab dia kata years old, jadi input age. Jadinya proses dia determine the eligibility of the student based on age. Atau determine whether the student are eligible or not based on the age. Ini dua cara boleh. Mana yang kamu rasa kamu senang faham? Okey. Okey, tengok contoh yang ketiga, IPO. Okey, yang ini dia minta apa? Display number. Okey. Tapi bukan number tu yang dia nak display kan, dia display statement. Output X is a bigger than Y or X is a smaller than Y. Dia kata apa? If X is greater than Y, display X bigger than Y. Okay. Else X is smaller than Y. Jadi input dia mesti X dan Y. Okay. Process determine the greater number between X and Y. Ataupun determine whether X is greater than Y or X is smaller than Y. Ini lebih detail lah. Based on X and Y. Ada kata, sir boleh hubung number X, number Y? Boleh. Tapi pastikan mengikut dia punya clue lah kat atas ni.
Jangan tiba-tiba number 1, number 2, lepas tu output X bigger than Y. Tak boleh. Sebab dia dah bagi dah dekat problem statement ni. Okey. Okey, itu 3 contoh dah. Okey, kalau kita tengok ni exercise. Okey, saya nak kamu jawab secara lisan. Yang nombor 2. Boleh baca dulu. A program will display "Dude, you are awesome" if the gender enter is male, or print "Hi beautiful" if the gender is female. Hi beautiful. Okey. Dude. Saya buat ringkas ya. You are awesome. Or, jangan lupa or. Buka kata hi beautiful. Okey, ini ialah mesej. Mana kita tahu mesej? Dia ada buka kata dan tutup kata. Okey, itu ialah output. Inputnya ialah Gender. 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 Okey. Gender. Proses. Determine the gender, male or female, based on gender. Kau pusing-pusing tu. Determine dot based on gender. Determine M or F Female. based on gender. Ini boleh. Okey, kita tengok Kamu kata macam ni kan? Input gender. Okey, kita tengok balik. Single selection. Okey, yang ini variable keluar variable. Yang ini score keluar itu. Okey, tak apa. Okey, yang ini dia. A program will print "Dude, you are awesome" if the gender enter is M. Yang ini dia bagi macam mana? Message "Dude, you are awesome". Input dia gender. Process determine to display message or not based on gender entered. Yang ini display message or not. Sebab dia satu pilihan je. Tapi bila dua pilihan, dia kena determine M atau F based on gender. Okey, message. Okey, betul lah yang kita buat tadi. Okey, itu contoh dia. Kita tambah je sikit. XY. Okey, mana gender tadi? Input gender. Process determine N or F, male or female based on gender entered. Output dia message "Dude, you are awesome" or "Hi beautiful". Okey lah tu. Okey dah tu. Okey. Yang ini kalau kamu tengok, yang ini dua-dua dia keluar statement, betul? Dude, you are awesome, ada tanda buka kata tutup kata tu.
Lepas tu kalau true pun statement, false pun statement. Okey, kalau tengok yang ini pun statement dua-dua. Okey, kalau tengok yang ini pun statement dua-dua. Okey, yang kita nak tengok pula sekarang ni, okey, yang ini ialah statement campur variable. Kat mana statement, kat mana variable. Okey, kita tengok Write a program that will compute and display the area of the circle when the radius is positive. Okay, else display radius can be negative. Okay, sama ada dia keluar variable. Variable ialah apa? Ialah nilai area of circle ataupun dia keluarkan message. Radius can be negative. Okey. Kalau tengok di sini, prosesnya ataupun input dia ialah radius. Okey. Okey, tengok sekarang ni, apa formula untuk radius circle? Apa formula dia? Pi R square. Okey, pi r. Okey, pi r square. Jadi pi ni bukan input. Sebab apa kita tahu? 3.142. Yang kita tak tahu ialah R. R tu apa? Radius. Jadi input dia radius. Tapi kita nak keluarkan radius can be negatif, kita kena calculate dulu. Calculate apa? Ataupun kenal pasti apa? Adakah radius itu positif? Kalau negatif, keluar radius can be negatif. Kalau positif, dia akan keluar area. Jadi tengok determine to compute the area of circle when the radius is positive. Jadi kan dia akan check adakah radius tu positif. Jadi proses dia kalau positif calculate area. Kalau negatif keluar message. Okey. Kalau positif calculate area, lepas tu keluar value area. Display value. Jadi dia ada dua proses kalau positif. Kalau negatif, dia detect je area. Dia determine je. Okey, yang ini kalau positif dia determine, positif ke negatif? Positif. Lepas tu dia buat proses yang pertama, calculate area. Lepas tu dia display value area tu. Kalau yang kedua dia determine positif ke negatif? Negatif. Kalau negatif dia tak ada calculate, tapi dia terus keluar message. Radius can be negative. Cuba tengok dekat bawah tu, dekat output. Beza dia, area of circle dia tak ada buka dan tutup kata tu. Kalau tak ada buka dan tutup, maksudnya yang keluar di sini ialah value. Kalau ada buka dan tutup, maksudnya yang keluar di sini ialah apa yang ada dalam ni. Tulisan ni yang akan keluar. Faham tak? Output value dengan output message. Dapat tak beza kan? Dapat. Okey, kalau dapat bagus. Saya nak tanya kamu. Ada beza tak dua ni? Ada Ada. Area yang pertama akan keluar apa? value. Area yang kedua? Message. Message tulisan area tersebut. Okey, beres. Kalau kamu dah tahu, cantik. Senanglah kerja kita.
Okey. Ini dia tadi yang kita nak tengok tadi. Gender determined to display message based on gender. Okey. Dia ringkaskan lagi. Tadi kita determine M or Y. Okey, yang ini determine to display message. Cuma determine apa kan? Tadi kawan-kawan kata determine gender to display message based on gender entered pun boleh. Determine M or Y. Okey, on gender entered. Untuk apa? Determine untuk keluarkan message. Yang penting yang kita tahu apa nak buat. Dekat situ ialah proses yang akan kita lakukan. Okey, dah. Boleh buka buku tutorial. Okey, buku tutorial dekat muka surat 39. Tengok soalan nombor 11. Saya harap kamu dah buat dah 6 soalan yang saya bagi sebelum ni. 7, 10, 11, 12, 17, 18. Okey, Dah, itu sir. dah bagus. Ada buat sir, tapi ada yang tak faham. Tak apa. Yang tak faham tu nanti kita discuss. Okey. Okey, tak apa. Kita discuss kemudian. Sekarang ni saya nak bagi dulu untuk kamu buat. Sebabnya nanti bila kamu buat, kamu tak faham, barulah kita boleh bincang. Kalau saya tak bagi kamu untuk buat, kita duk nak bagi faham je, saya tak tahu yang mana kamu tak faham. Okey, soalan nombor 11. Okey, ambil. Soalan nombor 11. Lepas tu soalan nombor 12. Okey, right, pseudocode and display. Tapi kan semua ni saya nak kamu buat yang pertama dulu, step 1. Step 2 nanti dulu. Okey, lepas soalan nombor 12, soalan nombor 16. Okey, a chemical company will be charged. Okey. Lepas 16, 26. Nombor 20, sebelum tu, nombor 21. Muka surat 49. 21. Dan akhir sekali, nombor 26. Terlepas. Okey, nombor 26. Okey. Okey, dah habis dual selection. Sekarang ini, kamu rasa nak bincang soalan yang kamu tak tahu yang lepas itu, ataupun kita nak pergi dulu kepada multiple selection. Okey, dual dengan multiple dia tak banyak beza. 2 tambah jadi lebih daripada 2. Okey, 3, 4, 5, 6 tak ada beza dah. 1 dengan 2 berbeza. 2 dan 3 nak tengok apa dia nak buat. Itu je. Dia tak banyak beza. Okey, kalau kamu kata nak bincang yang kamu tak tahu tu pun boleh. Kalau nak terus pun boleh. Apa pendapatan kamu? Bincang yang lepas, sir. Bincang yang lepas. Okey. Yang lepas tu soalan nombor apa? Nombor 7 boleh, sir? Nombor 7 boleh. Okey, kita tengok nombor 7. Cukup besar. Kamu ada buku kan? Okey, yang kamu tahu buat apa? Output tahu?
Output dia message kan sir? Betul. Dia tengok tak? Okey, output dia ialah message. Yang ni sama macam kamu buat message qualified or not qualified. Clear? Clear, sir. Okey. Input Degree. Degree. input dia ialah degree. Jadi kalau dekat borang permohonan kerja tu, dia tanya degree apa. Kamu pun type lah degree kamu. Okey. Dia akan determine apa? Qualification. Determine. Okey. Yang umumnya qualification. Determine qualification based on degree. Tapi yang ini umum. Umum tu maksudnya macam ni. Macam macam ni. Determine graded number between X and Y. Okay. Yang itu determine qualification based on degree. Faham? Yang itu satu cara. Satu lagi cara, determine degree is computer science. Or not. Mana yang or not tadi? Contoh or not. Ni dia. Okay. Boleh buat apa? Determine qualification based on degree. Itu satu. Satu lagi kita boleh buat apa? Determine whether degree is computer science or not based on degree. Okay. Determine whether computer science or not based on degree. Degree. Dia boleh dua cara. Sebab itu contoh yang bagi dua. Satu, dia bagi umum sahaja. Okay, determine qualification. Apa qualification dia? Nanti dekat pseudocode dengan flowchart kita bagi tahu. Okay, ataupun kita terus spesifikkan lagi, determine whether computer science or not based on degree. Okay, clear. Ada dua cara boleh tulis. Macam contoh yang diberi. Settle? Nombor 7. Kalau settle kita boleh pergi Bali lah massage. Tapi tak boleh pergi luar negara je kan. Okay, next. Sir. Ya. Nak tanya kalau yang tadi tu kita buat determine the person who is not qualified or not qualified, boleh ke? Determine the person. Kat mana kamu nak letak degree dalam proses tu? Sebagai kita merujuk kepada Based on degree. Based on degree. Determine person. Okay. Qualified or not qualified? Based on degree. Okay. Kita kan proses kita tak melibatkan orang itu tau. Output kita pun umum, qualified atau not qualified. Input kita pun degree, tak ada melibatkan orang, walaupun soalan itu only for those who have a degree. Okay, kalau determine person tak sesuai. Kita nak determine degree tersebut. Okay, faham sir? Faham kan? Jadi kita direct determine degree. Kita nak determine degree itu computer science atau tidak. Okay, determine person tu cerita nombor 2. Okay, kita fokus pada kehendak apa yang nak dideterminekan tu. Walaupun memanglah kita nakkan orang tu bekerja, tapi kita tengok degree ialah kita tak payah libatkan orang lagi. Okay, kita fokus. Next. Saya rasa satu lagi je ni. Dah 8 minit. Tapi kejap lagi kelaskan saya juga kan.
Kita tunggu sir. kita tunggu kawan lain masuk lah. Okay, next. Sir, nak nombor Ya. 11 boleh? Nombor 11. Okey, nombor 11. Nombor 11 ni saya dah bagi kamu awal kan. Yang ini single ke dual? Dual lah sir. Dual kan. Okey, tapi tak apa. Okey. Soalan dia, if the payment made by customer is over 15,000, display the message that the customer will be given a free ticket to Bangkok. Okay. If the payment between 10 to 15, display message that the customer will be given a free ticket to Pulau Langkawi. Otherwise display message. Itu pasal kamu tak boleh jawab. Nampak tu? Ada berapa benda? Yang pertama, tiket Bangkok. Yang kedua, tiket Pulau Langkawi. Otherwise, Golden Horse. Jadi 3. Okey, kita batalkan soalan ni. Yang ini multiple. Nanti dulu. Okey? Kalau kita bincang, rugi masa kita. Okey, next. Cuma ada siapa dah buat? Dah buat maksud dia merujuk betul-betul lah. $12 okey. 12 ni 2 kali saya suruh buat. Okey. 2 kali saya suruh buat. Jadinya 12 ni kita akan bincang pada next lah. Okey, 17. 17 je single rasanya. 18 pun dual Okey juga. sir. Kalau IPO okey. IPO okey kan? IPO dia okey. 17. Okey, yang ini single. 18 pun dual. Tapi dual dia tak susah lah. Dual dia hanya display aja. Okey, tak apa. Kita ada 5 minit lagi. Kamu boleh pergi minum air ke apa ke. Sementara saya panggil yang lain-lain masuk. Okey. Okey sir. Okay, thank you. That's all for tutorial. Continue with lecture after this.